Jauhi keadaan yang membawa kepada perkara yang membebankan dalam agama. Tuan-tuan, agama ni jangan kita ambil yang membebankan kita. Nabi kata, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah kamu daripada melampau dalam agama, kerana ia pernah menghancurkan umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan, bagaimana melampau dalam agama? Tuan-tuan, beragama, hidup beragama, dia ada disiplin, dia ada peraturan. Bukan di antara benda yang Islam ajar sebagai suatu keringanan, kita ada khilaf ulama. Khilaf ulama itu keringanan. Bila seorang hidup cuma nak pegang satu mazhab, tak nak keluar daripada mazhab, dia melampau dalam beragama. Melampau, dia akan dapati kesukaran. Tapi kalau sekiranya dia membuka dirinya kepada semua pandangan ulama-ulama Islam, semua mazhab-mazhab Islam, dia akan rasa betapa mudahnya beragama. Mudah. Sebab itu tuan-tuan lihat hari ini, Masya Allah, dengan keterbukaan dunia, baik majlis fatwa kebangsaan atau lain-lain, bila mana mereka mencari fatwa, mereka mengambil kira semua mazhab. Kalau tuan-tuan cuma nak hidup beragama secara keras, okey, tuan-tuan iltizam dengan satu mazhab. Walau sepakat ulama tidak wajib iltizam satu mazhab. Kita mengaji fiqh Syafi'i, kita mengaji dalam bahkan dalam bab akidah dan sebagainya. Tidak salah seorang yang sembahyang zuhur 4 rakaat, setiap rakaat mengikut mazhab yang berlainan. Satu solat zuhur 4 rakaat, setiap rakaat mazhab berlainan. Tidak salah seorang yang sembahyang letak sini, kemudian dia pun jatuhkan, kemudian rakaat ketiga letak atas pusat, rakaat keempat letak bawah pusat. Dia mewakili 4 mazhab. Tidak salah. Bila tuan-tuan nampak begitu, tuan-tuan akan rasa ringan. Tapi bila mana kita cuma pegang satu cara, lalu kita menyalahkan cara lain, bahkan membid'ahkan cara lain, bahkan memfasikkan, mengkafirkan, tuan-tuan tengok orang ni hidup beragama, dia muka dia ketat, tak boleh senyum dia, sebab dia nampak satu cara je. Kita nampak banyak cara. Awak lepas mayang nak baca doa ke tak nak baca doa, kita nampak okey, tak ada masalah. Keterbukaan kita menjadikan kita boleh senyum dengan semua mereka ni. Tapi kalau orang pegang satu benda, tak boleh, macam ni je nak, akhirnya dia ada musuh ramai. Malangnya musuhnya semua orang dalam masjid belaka. Kalau luar masjid itu bukan musuh, kawan dia. Bila yang dalam masjid, musuh dia. Lihat betapa ketatnya hidup dia. Itu namanya ghulu beragama, melampau. Sebab itu tuan-tuan Umar bin Abdul Aziz kata, aku amat suka bila aku dengar sahabat berselisih pendapat. Kerana seorang boleh pegang pendapat itu, pendapat ini, tanpa dihukum sesat. Tetapi kalau mereka semua berpegang hanya satu pendapat, nescaya ramailah orang disesatkan. Lepas tu kita ada mazhab Ibn Abbas, mazhab Abdullah bin Umar, kita ada mazhab Mu'az bin Jabal, yang kemudian mengekori mazhab Abu Hanifah dan lain-lain mazhab. Bahkan kita pernah ada mazhab Auza'i di bumi Syam, kita pernah ada mazhab Az-Zahiri di bumi Andalusia. Kesemua ini menunjukkan rahmat dalam Islam. Rahmat, tuan-tuan sekalian. Bahkan kita pergi Mekah, nampak rahmat tadi. Tuan-tuan lihat kita ke Mekah, tuan-tuan peduli ke perbezaan pandangan pendapat? Tak ada. Tok Imam tak ada bismillah. Kita boleh tenang, boleh menangis, kita boleh fokus pada ibadat pada Allah, kita tak fokus pada khilaf. Tak ada seorang pun peduli orang lain. Saya cuma nak ibadat, saya nak dapat umrah mutaqabbalah. Akhirnya tuan-tuan, Mekah ni ajar kita bertolak ansur banyak. Tuan-tuan tengok berbagai budaya. Ada yang jadi nak panjat Kaabah, biarlah. Kita jenis mazhab tak panjat Kaabah. Ada yang mazhab yang jenis nak berebut, biarlah nak berebut. Kalau berebut dengan jaswat tu haram, saya polis dah tangkap semua. Berebut tu biasa, cuma kita tak nak aniaya orang. Dia berebut cara mesra tu, tak ada masalah. Ya, tak ada orang mati pula misalnya. Jadi kalau kita tak nak, sudah, itu hal kita. Dia nak, kita tak boleh halang. Kalau benda tu salah, saya katakan polis Saudi yang pertama tangkap semua. Takkan nak biarkan buat benda haram depan masjid. Jadi benda tu benda khilaf. Antara kamu nak pergi, tak nak pergi. Yang bergantung daripada pagi sampai petang nak bergantung bergayut, kau suka dia, kita pun tak ada hal dengan dia. Kita buat ibadat kita. Akhirnya tuan-tuan, kita tenang, selesai ibadat, tak ada ganggu kita, sebab kita fokus. Tapi kalau kat Mekah boleh fokus, balik kat Malaysia tak boleh fokus. Tengok orang sebelah macam ni, tadi ni nak kena patah jari ke pun ni. Dia gerak laju sangat dia ni. Kita straight ni main gerak, tak buat hati kita. Tuan-tuan, bila kita tak punya keterbukaan itu, memang beragama susah. Tuan-tuan, ada musuh di semua tempat, luar biasa. Walau agama menjadikan kita punya kawan di semua tempat.
Tapi bila tuan-tuan punya pahaman agama menjadikan tuan-tuan bermusuh dengan semua orang, dan lebih aneh lagi, tuan-tuan ingat tuan-tuan je ahli sunnah, oleh bukan ahli sunnah, lagi jahanam. Jahanam kita. Sebab Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kata la ilaha illallah masuk syurga. Simple. Jadi kita melihat semua orang ahli sunnah. Tapi kita bagi kita punya syarat sendiri, akhirnya sukar bagi kita. Sukar. Yang saya kata, kita selalu luput untuk mengislamkan orang, kita lebih suka mengkafirkan orang Islam. Bukan nak Islamkan orang, kita kafirkan orang Islam. Jadi orang Islam tak ada, tinggal kita seorang. Sebab semua kita dah kafirkan. Lalu kita tanya, ginilah nak tanya awak. Awak berapa orang awak masukkan orang dalam Islam? Belum ada. Berapa orang yang awak dah keluarkan? Dah ramai, Ustaz. Artinya awak ni siapa? Benarkah awak pejuang sunnah? Atau awak mengikut betul-betul cara syaitan gunakan? Kan itu syaitan nak. Syaitan nak suruh kita kafirkan orang, bukan Islamkan orang. Akhirnya tuan-tuan dengan khilaf lebih kuat. Saya macam, saya berpegang, saya kesederhana. Sama ada dia orang nak kajian tauhid uluhiyat, rububiyat, asma' wa sifat, saya tak ada masalah. Nak sifat 20, sifat 30, saya tak ada masalah. Asalkan kamu kenal Tuhan. Kan itu ilmu alat. Ya, baik sifat 20 pun tak dibincang zaman Rasulullah, uluhiyat, rububiyat pun tak dibincang zaman Nabi SAW. Tak dibincangkan. Kita mengenali Allah mengikut keadaan-keadaan zaman kita berada. Bahkan hari ini sains boleh menjadi sebab untuk kita kenal Allah. Dengan penemuan itu, penemuan ini, sebab untuk kita kenal Allah. Segala keajaiban. Jadi tuan-tuan, kita perlu rasional dengan dunia Islam. Kalau kita terus mengambil sikap gulu dalam agama, saya rasakan tuan-tuan hanya berfikir berperang dengan orang Islam. Dan tuan lupa tentang siapa musuh kita. Akhirnya tuan-tuan mengubah makna jihad. Lawan orang Islam, itu jihad. Akhirnya tumbuhlah kelompok-kelompok yang kerjanya cuma untuk memerangi orang Islam. Atas alasan kami memerangi bid'ah. Kenapa kamu tak perangi kekufuran? Sedangkan bid'ah yang kamu sangka itu perkara yang menjadi persisihan ulama. Pada pandanganmu bid'ah, pandangan orang lain bukan bid'ah. Maka semua perkara seperti ini tuan-tuan, bila mana kita mengambil sikap keras dalam agama, memang kita akan jadi masalah, terbeban.